Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabban islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhu wa qulubuna biyadik fa inna ma tahdu anta. Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, Rabbi zidna ilma, walhamdulillahi rabbil alamin. Berusaha fungsi bahagia Tuan Imam, Tuan Bila, Tuan Siah, Jabatan Kuasa, para asatizah, para guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. InsyaAllah kita kembali sambung bacaan muzakarah juz' amma surah Abasa, ayat 33. Pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajr. Sadaqallahul azim. Yang lepas kita bicarakan mengenai ayat-ayat mengenai tumbuh-tumbuhan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah letak ke atas muka bumi ini sejak kita telah dilahirkan hinggalah kita mati bertemu dengan Allah. Dan hari ini kita lihat bagaimana satu tajuk dalam surah Abasa juga, iaitu tajuk peristiwa di hari kiamat. Dan kita lihat apa Allah nak sampaikan setelah diperingatkan bagaimana jaminan rezeki yang diberikan Allah. Allah jamin rezeki kita selagi mana kita hidup dan menghirup nyawa yang ada, udara yang ada atas muka bumi ini, selagi mana pergerakan tubuh badan kita, walaupun kita ada manusia, sahabat-sahabat kita yang terdampar di atas katil, tapi masih lagi diberikan rezeki. Setelah diperingatkan bagaimana jaminan rezeki yang diberikan Allah kerana tercurahnya air hujan yang menyuburkan bumi, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang diperkuatkan buat hidup. Pada akhirnya Allah memberikan peringatan bahawa hidup itu batasnya ada. Tapi kita kena ingat, hidup kita ini ada batas. Bukannya tongkat langit, bukan hidup sampai bila-bila. Hidup kekal abadi ini sampai bila-bila hanya di syurga saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun di atas muka bumi kita ada batas. Had kita ada, orang panggil hudud dia. Had. Had ni batas-batas yang perlu kita faham. Kenapa kita kena faham? Kerana kita perlu ingat bahawa segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini mestilah lakukan kerana Allah. Kita makan kerana Allah, kita minum kerana Allah, kita bergerak, bekerja kerana Allah, kita bagi nafkah ahli keluarga kita kerana Allah, sedekah kerana Allah, kita main mengaji kerana Allah, kita solat kerana Allah. Jadi maknanya segala benda kita buat, macam mana pun sekali kamu nak cari kekayaan, macam mana pun sekali kamu nak buat, nak cari pangkat atas muka bumi ni, tapi akhirnya satu masa ini yang lahat itulah rumah kekal yang kita akan duduk dalam tempoh masa yang mungkin lama juga di sana. Allah sebut kepada kita, maka ingatlah apabila datang suara yang sangat keras. Satu masa akan datang suara yang sangat keras. Hari ini kita dengar guruh pun takut dah. Ada orang ngeri dengan guruh. Masuk bilik ambil bantal, bukan bantal dengan selimut-selimut. Saya pun dengar mari pun duduk dalam tu tidur takut. Ada orang takut, anak-anak kita takut dengan suara guruh. Sampai satu masa nanti ada suatu suara yang begitu kuat, yang keras. Keras ni bagaimana? Wallahu a'lam. Kalau suara muka nangkir di dalam kubur, ketika kita masuk dalam kubur, orang dah melangkah pergi, yang terakhir 7 langkah dah pergi, maka datanglah muka dan nangkir dalam kubur
Suaranya itu disebut para ulama seperti guruh di langit. Keras tak kerasnya suara guruh di langit. Kuat suara di langit ni. Kita dengar ni tak kuat mana pun, duduk di bumi, tapi kuat. Gerun, takut. Suara muka nakir begitulah. Di satu masa nanti, ingatlah datang suara yang sangat keras itu. Apa maksudnya dalam ayat ini disebut asyakhah, yang berarti suara yang sangat keras. Syakhah, keras, iaitu kerasnya akan pecahlah anak telinga bila mendengarnya. Dia ada dua suara ni yang boleh pecahkan gendang. Satu suara halus, halus yang begitu tajam. Gelombang kita panggil. Gelombang ni senjata yang kuat, antara yang digunakan di dalam peperangan-peperangan dunia. Tapi peperangan yang dalam sangat sengap, dia nak musnahkan satu-satu negara, dia boleh gunakan bam. Sekali dia tembak gelombang itu, tak sedar, tapi boleh pecah, boleh runtuh bangunan. Ada suara yang kuat, pekikan yang kuat, hingga boleh pecah ke gendang telinga. Macam kita ambil penampar ni, pergi tampar telinga kawan kita ni, pecah gendang, kuat. Ini adalah salah satu di mana nama-nama hari kiamat, ya musyakhah. Adalah satu nama yang banyak, iaitu namanya ya musyakhah. Yang sebut dalam Al-Quran, ada sebut Al-Haqqah. Kita baca Al-Quran, Al-Haqqah. Ada Al-Qari'ah, kita baca ada yang artinya hampir sama, gegaran, satu benda yang mengerunkan. Sangat suara yang sangat keras, suara pekik yang menyeramkan bulu roma, atau pegoncangan yang tiada terbayangkan dahsyatnya, yang masing-masing akan kita bahas dalam surahnya sendiri. Nanti surah Al-Qari'ah ada surahnya, Al-Qah nanti ada surahnya. Dia tak bicarakan, tapi nak menyatakan satu pekikan yang begitu kuat satu masa nanti. Demikian hebatnya hari itu, sehingga Allah sebut lagi, pada hari yang setiap orang lari dari saudaranya. Tak ada siapa pun kenal saudara, tak peduli lah. Ada satu kisah ketika berlakunya tsunami di Aceh dan berlakunya gegaran yang mengakibatkan rujuf, kita panggil rujuf tadi. Seorang ibu menggendong anak, tapi bila berlaku gegaran yang begitu kuat, dia lempar anak dia. Tak berlaku kiamat lagi. Gegaran ni bukan kiamat, Nabi sebut kecil, tak sehebat seperti umat-umat terdahulu. Kita ni masih selamat lagi. Nabi doa pada Allah SWT agar kita ni terima ujian tak macam ujian orang terdahulu. Jadi tsunami yang berlaku ni kecil je lah. Ramai mati. Ada yang kita melihat itu gegaran lebih kecil. Ada lagi hidup. Ada kaum tu masih ada. Dulu habis kaum, tak jumpa dah. Kaum Ad jumpa lagi hari ni. Seorang pun tak jumpa. Batu kita jumpa. Kaum Samud jumpa, tak jumpa dah. Hancur. Allah habiskan mereka. Sekali dengan gegaran, turunnya balak daripada Allah pada langit. Ini kaum yang akan hancur lagi, hapus apa dia? Ya, Ya'juj wa Ma'juj. Mereka ini satu kaum yang begitu luas, begitu besar, sampai satu masa mereka akan hancur, habis. Tapi kita ni hancur, orang Melayu, tapi ramai lagi. Dia kecil, tapi pandangan mata manusia kita yang jahil rasa macam ramai, tetapi tidaklah sehebat orang-orang yang terdahulu. Ini yang kita kena jelas. Jadi kita ni masih lagi belum sampai waktunya kita akan melihat orang akan lari pada saudaranya, lempar anak. Itu pun gegar dunia. Gegar dunia ni tak ada apa sangat. Sebab hari kiamat ni kita tak boleh nak bayangkan, hingga Allah tak izinkan. Allah tak izinkan satu pun orang Islam melihat hari kiamat. Maksud orang Islam ini mana yang beriman kepada Allah SWT, bukan IC. IC warga negara Islam, tetapi yang beriman. Walaupun dia tengah minum arak, tapi kalau dia masih ada iman, dia minum arak, tapi dia percaya Allah tu, dia yakin dengan Allah. Cuma dia tertipu daya dengan iblis, tipu daya dengan syaitan. Dia minum arak, dia buat maksiat apa semua, tapi dalam hati dia masih percaya Allah. Tapi dia tak boleh tinggal benda maksiat ni. Allah matikan dia kena ada iman. Kerana Allah tak izinkan, walaupun orang tu ada iman sebesar zarah, Allah matikan dia. Tak boleh lihat dahsyatnya hari kiamat. Sebab tu tak boleh bayangkan. Buatlah filem macam mana sekalipun tak boleh bayang. Buat filem berbagai Magadang ke 2012 ke, macam-macam jenis filem yang tentang hari kiamat. Siapa pun tak boleh bayang, kerana tak boleh dibayangkan bagi dahsyatnya kiamat itu.
Gunung ganang ini berterbangan seperti kapas-kapas daun-daun kambing, biri-biri daun pula, bulu biri-biri tadi itu berterbangan di tiup angin. Bayangkan macam mana. Takat masjid kita ni tak ada apa, gunung macam bulu kambing. Agaknya kita ni masjid macam mana? Bukan bulu kita tak tahu apa, habuk lah. Sebab tu Allah tak benarkan yang melihat ketika itu semuanya orang-orang kafir. Jadi kita kena mohon perlindungan daripada Allah. Waktu ini hari yang tidak ada, di hari kiamat. Dalam pekitkan yang begitu kuat. Lepas tu kita tak peduli dah, pakaian pun tak ada. Lepas tu Aisyah bila Nabi sebut di padang mahsyar semuanya bogel, tak ada pakaian. Aisyah tanya, ya Rasulullah, tak malu ke? Tengok sana, tengok sini, semua tak ada pakaian. Waktu tu Nabi sebut apa? Tak ada rasa malu. Kenapa? Tak ada nak fikir, tak sempat nak mikir. Macam kita lah, terjun-terjun, tengok-tengok, kepala air, mari. Bukan semua manusia boleh fikir anak, tak ada, sudah dia lari dulu. Itu baru kepala air dunia. Benda yang sekecil zarah daripada kehebatan azab yang ada di padang mahsyar. Belum lagi neraka. Ni baru kiamat. Baru kiamat. Jadi tak sempat nak mikir siapa sebelah aku ni, siapa dia kenal tak kenal, dia ni pakai baju tak pakai baju, kulit hijau ke kuning, tak ada. Siapa pun tak sempat nak fikir. Ini Allah berikan peringatan pada kita. Sebab tu kata kamu kena ingat, hidup dunia ada batas. Sampai masa aku nak bagi tahu di padang mahsyar nanti, kamu akan dengar satu pukitan yang begitu kuat hingga boleh memecahkan gendang telinga, boleh merosakkan apa yang kamu lihat. Dan pada itu semua orang lari dari saudaranya. Tak fikir dah saudara ni, aku ni, kawan aku tak ada. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi kita minta Allah lindung kita. Dan dari ibunya, dan dari ayahnya, dan dari istrinya, dan dari anaknya. Anak lama hari ni main lagi lah manja. Manjalah sungguh-sungguh. Sayang anak, sayanglah sungguh-sungguh. Sampai tak nak ajar anak tentang agama. Takut tak dapat makan kalau tak mengaji, ikut arus perdana. Tapi ingat padang mahsyar nanti, mak tah ke mana, anak tah ke mana. Nak bagi makan apa waktu tu? Waktu itu bukan dia duduk arus perdana, bukan dia makan gaji, bukan. Waktu itu barulah kita tahu berapa pentingnya. Ya Allah, kalau aku baru tahulah ininya akibat di padang mahsyar ni, kita sebut je. Allah dah bagi peringatan. Kalau aku tahu, saya aku hantar anak aku ngaji agama. Saya aku hantar anak aku biar dia faham agama kena Allah, supaya dia selamat, aku selamat. Tapi waktu tu boleh fikir juga. Ini Allah nak berperingatan. Kita ada batas. Jadi kita kena hati-hati. Kalau tidak habis. Maknanya ibu dan ayah tak boleh nak buat apa lah. Suami isteri tak kenal dah, sebab tu lari habis dah. Anak dengan mak langsung, isteri habis semua. Jadi kita tidak ada la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Ini kehidupan kita atas muka bumi. Sungguh-sungguh kita cari kejar Allah. Sayangkan anak ada batas. Orang tua-tua sebut, sayangkan anak, tangankan. Sayangkan isteri, tinggalkan. Dosa duk sayang terlampau melampaui batas. Itu maknanya ada had. Sayang itu mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sayang sampai boleh buat apa saja, merosakkan kehidupan. Wa na'udzubillah min zalik. Ini kena tengok. Ayat yang kita baca 3 tadi ini, dalam 3 ayat ini didahulukan menyebut saudara yang seibu sebapa. Saudara maksudnya sini iaitu seibu sebapa. Kita mana adik-beradik kita lah, satu mak satu pak. Atau seibu saja, ataupun satu ibu saja, pak lain. Atau sebapa saja, pak sama, ibu lain. Itu semua adik-beradik, itu bukan adik tiri. Kita salah anggap pula, salah faham pula. Pak kita kahwin baru, dapat anak, kira adik tiri. Bukan, itu saudara. Cuma bezanya hak ni saudara seibu sebapa, hak ni saudara sebapak saja, hak ni saudara seibu saja. Tetap adik-beradik mahram. Itu tetap adik-beradik. Yang tiri apa? Hak tiri ni mak dia kahwin lain dengan seorang lelaki. Orang lelaki tu ada anak lain yang dengan perempuan lain, kahwin dengan mak kita. Jadi maknanya tu baru tiri. Adik-beradik tiri boleh kahwin adik-beradik tiri. Kalau kita kata lah lagi, celah faham pula duk mengaji, kata adik-adik tiri boleh kahwin. Dia duk fikir, oh boleh kahwin. Dia kahwin pula dengan adik dia. Kita nak faham istilah ni kena betul-betul. Jangan main susuk masuk salah. Lagi mula kefahaman kita jadi songsang.
Itu kalau kita ngaji dengan main baca. Sebab saya tak tanya banyak. Saya sebut sebab banyak orang kata adik-beradik teri macam mana? Oh, apa dia? Mak lain lah. Dia fikir macam tu. Itu adik-beradik kantung juga. Dia kena hati-hati. Istilah ni kena main elok. Lagi bila jumpa ustaz, adik-adik tiri boleh kahwin dengan ustaz? Boleh. Yang dia faham boleh tu dengan istilah dia tadi. Langsung jadi macam melba kita. Sila air bulan mulalah berlaku kepincangan masyarakat. Orang Muslim jadi kena faham betul-betul istilah. Sebagai orang yang terdekat dan lebih dekat lagi dari itu yang ibu dan ayah. Mak ayah kita paling dekat dengan kita. Mereka lah kita inilah lahir daripada sperma dan ovari apa ni, dia punya gabungan antara dua tadi itu, maka lahirlah. Bila mana? Tetapi isteri adalah orang yang lebih dekat lagi. Mak ayah dekat, tapi isteri adalah orang yang paling dekat. Taman hidup setiap hari bila mana orang telah dikahwinkan oleh ayah bondanya dan telah menegakkan rumah tangganya sendiri. Kemudian itu anak kandung lebih dekat daripada isteri. Betul, anak lebih dekat daripada isteri. Mula daripada saudara, susunan ini kata Buya Hamka. Mula diberikan kepada kita mula daripada saudara kita yang dekat. Lebih dekat yang kita adalah mak ayah kita. Lebih dekat lagi adalah isteri kita, dan lebih dekat lagi adalah anak-anak kita. Ni yang dekat ni kata. Duduk dekat ni nak bagi faham dekat pada masa yang dekat sekali yang sayang. Mak ni sayang anak lebih lagi. Anak ayah ni sayang anak perempuan ni lebih daripada segala-galanya. Tapi di pada masa nanti hak sayang sungguh-sungguh ni tak ada apa dah. Ni nak cerita bagi kita, manusia yang paling kita sayang, yang kita jaga sungguh, tak boleh langsung. Kalau ada kereta lalu, dia jauh lagi, anak dekat sini, tu jalan jauh, nampak kereta jauh, dia pergi selamat dua anak, padahal jauh lagi, sayang anak. Tapi pada masa nanti bagaimana? Kiamat nanti berlaku bagaimana? Kiamat berlaku bagaimana? Nak selamat tak sempat. Walaupun ketika itu pak dia tengah duk main dengan anak dia yang dia paling sayang, duk main dengan isteri yang paling sayang kat taman, duk tengah berjalan di padang, tengah berjalan di taman, tengah berjalan di pantai, tiba-tiba kiamat berlaku. Waktu tengah dia sayang tu langsung tak ada apa dah. Dia tinggal lagu tu ya. Kenapa? Sebab dia dah tengok begitu dahsyatnya kiamat. Sebab tu Allah tak bagi kita tengok. Beruntunglah Allah matikan. Allah matikan macam mana? Allah matikan serentak semua. Ketika datang satu angin yang begitu halus, kita hirup angin tu dan kita pun mati. Semua mati. Yang tinggal hanya orang kafir. Lepas habis semua mati, datanglah kiamat. Siapa yang tak mati ketika itu, wa na'udzubillah min zalik. Ini yang dia bukan lagi Islam dah tu. Dia dah kira kafir. Wa na'udzubillah min zalik. Kita minta lindungan daripada Allah. Ini orang yang kita paling sayang. Waktu tu pun kita dah tak pedulilah, lantak fikir hang nak jadi apa. Aku. Itu. Kemudian sebab anak adalah penyambung keturunan, laksana darah daging sendiri. Maka bila tiba saat perhitungan di hari kiamat itu, segala saudara, ibu dan ayah, isteri dan anak tidak teringat lagi. Tak teringat langsung lah. Berapa anakku ni dapat berapa, anakku duduk sekolah mana, tak teringat langsung lah. Anakku makan tak teringat, dia tak teringat. Duk mikir apa nak jadi pada aku, apa nak jadi pada aku, duk mikir itu saja. Bagaimanapun kasih dan rapat kita dengan mereka, namun di hari perhitungan itu tidak akan ada mengingatkan mereka lagi. Hari ni sayang duk telefon, rindu kepada anak, tak puas nak tengok muka anak, boleh tengok puas. Tapi Allah telah ingat pada kita, agama itu lebih utama. Yaumiddin, hari agama. Kita duk selalu sebut. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita baca apa dia, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Hari agama. Kita ni nak tujuan utama hidup kamu ke bumi ni adalah menghidupkan agama Allah. Apa maksud agama? Agama ini payah. Satu kepayahan, satu benda yang susah, yang diberikan taklif, yang diberikan pertanggungjawabnya kepada kita orang-orang Islam. Itu agama. Islam apa pula? Islam ini adalah yang selamat. Agama apa yang selamat? Agama Islam. Itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Satu peraturan yang Allah berikan pada kita, undang-undang yang kita kena ikut. Agama lain pun susah, kena ikut undang-undangnya.
Tengok agama Buddha pada kecil, tenang, mengaji sungguh-sungguh, baca kitab dia, kerana belajar dia punya kungfu dia. Saya tengok payah, kena berdiri satu kaki, kena tak kepala, macam-macam, payah. Memang payah, agama payah. Tapi itulah hakikat agama. Tapi agama apa yang paling dekat? Paling dekat, paling diterima Allah, iaitu Islam. Inna dina innallah Islam. Islamlah agama Allah Subhanahu wa taala, bukan agama lain. Jangan kita duk puasa. Ni ada juga orang-orang kita ni, aku puasa agama ni lebih bagus, dia pergi masuk agama tu pula. Sedangkan inilah agama yang Allah telah selamatkan kita. Islam taslim, kita selamat yang Nabi sebut. Bagaimana kita kasih dan rapat pada mereka, namun di hari perhitungan, hari kiamat itu tidak akan ingat mereka lagi. Betapapun karibnya, rapatnya, sayangnya, tak ada apa dah. Sebab masing-masing kita telah menghadapi masalahnya sendiri-sendiri. Itulah yang dengan tepat dikatakan dengan dalam ayat yang selanjutnya. Apa Allah sebut pada ayat selanjutnya itu? Bagi setiap orang dari mereka itu, di hari itu ada satu perkara yang dihadapinya. Hari itu ada satu benda yang kita akan hadapi. Apa dia? Bagaimana orang yang akan mengingat anaknya dan istrinya, ayahnya atau ibunya, saudara kandung atau tirinya, kalau dia sendiri di waktu itu sedang terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya dengan berdusta. Tak boleh tipu dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah sebut kepada kita, hai manusia, al-yawma nakhtimu ala, hari ini aku tutup mulut habis. Dah muka bumi bercakap tak sudah. Cakap tak sudah benda elok, alhamdulillah. Tapi duk ngumpat orang, duk ngata orang, fitnah orang, cakap benda tak elok, duk keji orang. Ni al-yawma nakhtimu ala, ketika kami rapatkan mulut-mulutmu. Khatam tu tak boleh nak buat apa. Mulut tak boleh nak cakap, lidah keluh. Afwahihim, dua bibir kamu itu tak boleh buat apa. Wa tukallimuna aydihim, maka ketika itu bercakaplah tangan-tanganmu. Nak peduli apa lagi? Tangan cakap pada Allah, ya Allah, tangan inilah yang menggunakan untuk buat kebaikan. Alhamdulillah. Tapi kita takut sebaliknya. Tangan inilah yang duk ambil barang orang, tangan inilah duk meraba orang, tangan inilah buat maksiat. Mohon misalnya kita tu nak buat apa lagi dah? Tak sempat sebab tangan duk cakap. Tapi kita jangan duk bayang tangan ketika itu ada mulut pula. Itu menunjukkan kelemahan Allah. Adakah bercakap perlu pada mulut? Tak perlu. Telefon tak ada mulut tapi dengar. Radio tak ada mulut tapi dengar. TV tak ada mulut tapi boleh boleh dengar, boleh lihat. Mikrofon, speaker, ini bukti atas muka bumi yang kita secara umum kita tahu. Dia pada masyarakat tak perlu ada mulut. Orang barat, orang kafir dia tunjuk tangan kena ada mulut nanti bercakap, menunjukkan kelemahan kepada sifat agung Allah Subhanahu wa taala. Perlukan pada benda lain pula perlu cakap? Tak perlu. Tangan akan bercakap. Bagaimana tangan bercakap? Dengan hak tangan itu yang Allah berikan dia bercakap. Tangan cakap ketika itu dia tak nipu dah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, maka kaki kamu juga akan jadi saksi ke mana kamu bergerak, mana kamu berjalan. Hari ini kita hebatlah. Suruh orang bentang kampek merah, suruh orang sambut kita. Adakah salah kampek merah? Kampek merah tak salah. Adakah salah kita berjalan? Tak salah kita berjalan. Orang nak bentang kampek merah, kita berjalan, jalanlah. Tapi kalau kita yang suruh, ini kena dengan gah berjalan. Saya pun tak tahu kenapa kampek merah. Saya tak tahu kampek biru ke kuning. Gah berasa. Dengan perasaan gah itulah, gah ni apa? Gah ni pakaian Allah, bukan pakaian manusia. Hanya Allah saja yang patut gah, kita tak boleh. Nabi sebut, Allah sebut, pakaian gah ini pakaian aku, reda aku. Kenapa kamu ambil? Kita kena hati-hati. Tapi kalau orang bentang kampek merah hormat kita, tak apa, kita meraihkan atas dasar dia hormat. Tapi jangan berasa sombong. Ini kena hati-hati. Kena elok-elok kerjaan kita. Sebab daripada masyarakat kita boleh buat apa? Tangan yang akan bercakap, kaki yang akan bercakap. Tu tak kira anggota lain, tu tak kira main menatang lain pula, tiba-tiba main pula ni motor mana pula ni. Motor tu bercakap, ni lah motor digunakan. Motor ni guna untuk apa? Guna untuk pergi masjid. Alhamdulillah dengan kuliah. Tapi kalau sebaliknya, ada mari satu-satu punya lama, bukan sekejap.
Dah muka bumi ni kita nak tunggu queue, nak masuk dalam hospital pun lambat. Nak masuk pula kan, musim PKP, nak masuk dalam supermarket lama tak lama, kenapa tak? Duduk menunggu queue tu pun puas. Habis dah kredit, habis dah bateri, puas tunggu. Cuba bayangkan pada masyarakat, bukan seorang, berbilion orang, trilion orang atas tempat masyarakat tu, macam mana keadaan dia. Jadi kita menunggu. Jadi Allah kita minta lindung, kita tak ada hisap, atau kadang-kadang kita dihisap, dia mudahkan hisap kita, mudah masuk dalam syurga. Ini kita kena minta dengan Allah, permudahkan hisap kita. Kena rajin sedekah, hubungkan silaturahim. Ini antara yang selamatkan kita. Dan saudara, ayah dan ibu dan isteri dan anak-anak itu pun terlibat pula dalam soal mereka sendiri. Semuanya masing-masing akan dipersoalkan satu persatu. Jadi kita nak jawab apa pada masyarakat ni. Ada orang yang selamat, dia pada masyarakat ni kita ingat satu kita panggil apa ya, satu view kan. Dia terlampau banyak view. Ada orang di padang mahsyar, ketika keluar daripada kubur nanti, mereka ni akan keluar. Dan mereka akan keluar ini ikut kelompok masing-masing. Satu kelompok yang orang yang ahli ibadah, dia akan keluar dengan ahli ibadah. Satu kelompok orang yang ahli puasa sunat yang banyak, dia akan keluar satu puasa sunat yang banyak. Satu kelompok orang rajin sedekah, dia akan keluar rajin sedekah. Kita ni bukan semua ibadah kita telah boleh buat semua. Kadang-kadang kita rajin sedekah tapi puasa kurang. Kadang-kadang ada orang yang rajin solat sunat banyak, tapi yang lain dia kurang. Allah bagi dia. Yang penting Allah bagi. Ada orang dia rajin main masjid, solat jemaah, tapi hak lain dia kurang sikit. Itu hak Allah. Ada orang rajin mengaji. Ngaji ya Allah subhanallah. Kitab apa tak ngaji tapi baca Quran lambat. Dia penyegan, dia malas. Ini Allah Ta'ala bagi pelbagai. Dia ada kelompok-kelompok orang keluar. Ada yang kelompok keluar dengan menyeret mukanya, ada yang keluar dengan menyeret tubuh badannya, ada yang menyeret perutnya, ada menyeret apa dia belakang punggungnya. Oh na'udzubillah min zalik. Yang berjalan dengan muka. Cuba bayangkan berjalan dengan muka macam mana. Tetapi Allah Nabi sebut ada satu kelompok yang berjalan, mereka ni subhanallah dibangunkan dengan cahaya. Allah bangunkan mereka ini dalam keadaan berpakaian cahaya. Ini satu kelompok yang berpakaian, ada. Dan dia ada pula kenderaan yang pada cahaya berbentuk unta. Dan diberi pula sepatu cahaya. Mereka ini diangkat, diarak masuk di atas pentah. Dan Allah isytiharkan mereka inilah kaumku, umatku. Kan kaumku, umatku yang bertakwa. Dulu atas orang yang bertakwa yang paling tinggi sekali. Tapi peringkat takwa yang bagaimana? Yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar yang banyak. Ada yang duduk, bila seorang Arab Badui datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, padang mahsyar nanti siapa yang duk tanya soalan-soalan ni? Tentang ayat. Siapa duk tanya tentang soalan-soalan kat kita ni? Siapa dia? Nabi sebut Allah lah duk tanya soalan pada kita. Oh Allah tanya. Allah tanyalah kata. Oh kalau Allah tanya tak apa. Kenapa tak apa? Allah kan baik. Dia akan tanya sambil-sambil lewat. Tanya hamba ni lepas tu dia pun tak apalah, masuk surga lepas. Itu. Saya nak bagi mudah faham. Lepas tu dia pun berenang. Sahabat pun tanya. Nabi kata apa? Apa yang dikatakan oleh Badui tadi itu adalah benar. Ada kelompok yang Allah dia main, orang kata apa, tanya soalan, tak apalah lah, kadang-kadang banyak lah, tak apa. Mana dosa pun banyak, tapi pahala ni banyak, tak apa-apa. Masuk. Ada macam itu. Jadi kan kita nak duduk kat situ, kita nak yang lebih baik daripada itu. Takut-takut nanti dosa pun banyak, pahala banyak juga, tapi kena habiskan dosa dululah. Azab dulu. Ada orang yang masuk neraka dulu. Dia ada satu padang mahsyar, sebelum padang mahsyar ada satu padang yang lain. Lepas tu ada padang mahsyar. Ada padang mahsyar nanti duduk situ diperhitungkan mizan. Lepas tu ada satu tempat akan berkumpul yang sebenarnya di bawahnya itu neraka Allah, 7 lapis neraka. Lepas tu di atasnya ada titian siratul mustaqim yang mana halusnya itu seperti rambut yang dibelah 7, halus. Dan di seberang sana itu syurga, yang pintu syurga ini luas. Tapi ramai yang nak berebut masuk syurga 40 tahun
luahnya pintu syurga ni, satu-satu pintu syurga. Tapi ramai tak masuk. Tapi bobot masuk ni tak adalah susah. Bagaimana keadaan kita pun tak tahu nak cakap macam mana. Hanya ketika itu kita lihat baru kita tak tahu. Ni cerita yang kita hanya, yang saya duk faham sahaja. Tapi hakikat sebenar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang akan lalu di atas titian Siratul Mustaqim ini dikatakan. Ada orang yang lalu sepantah kilat ataupun sekelip mata sampai dah. Ada yang naik kurok sampai dah. Ada yang naik cahaya tadi sampai dah. Sampai. Ada orang yang berjalan macam berlari. Dia berlari. Penat tak? Wallahualam, try dulu. Penat tak? Penat. Kita jogging kat sini pun penat lah. Try dia. Tapi di atas padang titian Sirat tu penat tak penat? Wallahualam. Jadi dia pun akan berlari. Berapa jauh titian Sirat ni? Allah, ribuan tahun perjalanan. Ada orang yang jogging. Ada orang yang jalan. Ada orang yang merangkak. Ada orang yang ada merangkak, kita panggil apa? Ngesot. Sistem ngesot. Ada macam nerak. Orang tahu apa panggil nerak. Jalan. Duk merangkak. Tiba-tiba ada satu cangkuk lalu. Cangkuk ini ya, kadang-kadang dia akan, siapa yang ada dosa dia akan zap, dia akan tarik jatuh dalam neraka. Tengok pinggat berapa apa. Pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Bawah sekali neraka jahanam. Dalam neraka jahanam ada wil. Dalam neraka ada neraka. Sebelah neraka jahanam ada neraka wil. Ada telaga wil. Wailun, celaka. Sampai neraka jahanam cakap apa? Panah ya Allah. Neraka jahanam tu panah. Neraka wil ni lagi panah pada dia. Sampai dia cakap apa? Ya Allah, panah neraka wil ni. Jauh sikit. Neraka minta jauh daripada neraka. Siapa ada neraka wil ni? Ni yang semayang tak betul, semayang tak sempurna, semayang curi patuk ayam, mencuri dalam semayang kata Nabi. Ni duduk neraka wil. Dia semayang tapi tak dapat apa manfaat semayangnya itu, sebab semayang tak betul. Sebab tu kita kena ngaji bab semayang sungguh-sungguh. Kalau orang tanya saya kat pondok ngaji sebab aku ngaji bab semayang saja. Tumpu bab semayang sungguh-sungguh. Sebab neraka wil tu jahanam pun takut dengan dia. Anak ngaji yang lain pergi ngaji tempat lain. Sini aku tekan bab solat, sungguh-sungguh solat, jaga bacaan dia. Budak-budak ni ingat dia ulang satu solat nak tengok betul. Lepas tu kita tengok matan dia, urus matan dia. Macam malam ni kita mengajar dekat Kampung Sawah. Itu matan solat tadi. Kita ngaji faham sungguh-sungguh supaya kita amal ibadah kita. Tadi takut nanti kenapa aku masuk neraka ya Allah? Kerana solatmu tidak diterima. Ada solat yang Allah campakkan. Dia solat tapi Allah campak balik. Malaikat ni punyalah bawa, ya Allah ni solat hamba-Mu. Allah tengok, Allah campak, kata kamu pergi campak balik. Malaikat tak tahu yang solat kita tadi nak tunjuk ke orang. Yang solat tadi kita tadi solat tak betul, salah. Malaikat tak tahu, dia bukan tengok. Dia hanya buat tugas angkatnya. Sampai ke Allah, kata ulama, seperti kain basah yang dilipat, dihempak sekuat hati ke muka. Ini yang jadi kepayahan. Jadi kita minta dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lainlah yang akan terkena pada masalah yang dihadapi demikian beratnya dan keputusan yang belum jelas. Kita pun tak tahu apa yang akan berlaku di padang mahsyar. Yang kita minta adalah kita selamat daripada fitnah padang mahsyar nanti lepas hari kiamat. Ada orang yang Allah sebut, iaitu beberapa wajah di hari itu berseri-seri. Tadi azab, tapi ada juga seketika itu wajah mereka ini berseri-seri. Wujuh yauma idzin musfirah. Tertawa-tawa bersukacita. Ada yang suka, yang ketawa. Siapa mereka ini? Mengapa wajah mereka berseri-seri? Maka mereka tertawa-tawa bersukacita. Tentu saja kegembiraan itu timbul setelah mendapat keputusan yang baik dari Hakim yang Maha Tinggi. Kerana dapat keputusan daripada ashabu yamin, tangan kanan kita. Lepas tu kita ambil wuduk, berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika kita basuh tangan, kurniakanlah amalan catatanku dengan tangan kanan. Minta ambil dengan tangan kanan kita, basuh. Tak ada hadis Nabi kata, Allah sebut ud'uni, doalah umum, bila-bila waktu doa pun boleh. Kalau berdoa ketika tengah qada hajat pun kita kena berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dicepatkan urusan kita dan dibersihkan penyakit. Takkan wuduk tak boleh nak berdoa. Ni tu. Jadi mana boleh berdoa? Berdoalah waktu bila kita nak dalam hati.
Kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ya Allah, kurniakanlah aku daripada cara tak amalan dengan tangan kanan. Apa saja dalam bentuklah, bahasa apa pun boleh. Tak kiralah ayat macam mana, asalkan kita nak, kita duduk dalam kelompok ashabu yamin, geng-geng orang yang mendapat amalan tangan kanan. Allah SWT kerana timbangan amal yang lebih berat daripada kebajikan, maka syurgalah tempat yang ditentukan untuknya. Baru di sana sekala akan bertemu dengan saudara, ayah, bonda, isteri, anak, kalau memang sama-sama ada amal kebajikan. Masuk syurga nanti barulah pergi cari balik mana isteriku, mana anak aku, mana saudara aku, mana pak aku, mana mak aku. Dia baru cari tok aku mana. Jumpa, oh tok aku duduk sini, pergi jumpa. Waktu tu tok tak berubah macam sekarang dah. Nenek tak berubah macam sekarang dah. Muda, 17 tahun muda. Ni tok kah? Tok lah. Oh, muda sungguh ni, lawa ni. 17 tahun umur. Jumpa tok wan dia pula, umur 33 tahun. Masih gantang ni. Tu. Semuanya muda, wa alfiat, hebat belaka. Dan beberapa wajah di hari itu padanya ada kemuraman. Ditekan oleh kegelapan. Ada juga wajah, maka apa di wajah mereka muram dan kegelapan, sehingga tak ada cahaya harapan sama sekali. Siapa dia? Mereka itu ialah orang-orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Tidak mahu menerima kebenaran, bahkan menolaknya. Dia tahu kebenaran tapi tak mau terima. Abu Lahab, Abu Jahal kan tak tahu Nabi. Dia tahu kebenaran Nabi SAW, tapi sebab dia tak mau terima, kerana kesombongan, kerana sombong, rasa-rasa gah, kerana harta dunia, kerana pangkat, dia tinggalkan Nabi. Itu je. Padahal dia tahu, dia akui Nabi. Dia tahu Nabi ni buat benda betul, tapi sebab takut hilang pangkat, takut hilang harta, takut hilang gah, maka mereka ini tak mau ikut, tak nak akui kebenaran. Akhirnya kegelapan mereka duduk. Wa na'udzubillah min zalik. Tidak menerima kebenaran, yang derhaka. Maka begitulah nasib orang kafir yang derhaka, muram suram kerana telah salah menempuh jalan sesak mula. Inilah keadaan yang berlaku. Itu intisari yang kita baca daripada tafsir Az-Zahar surah Abasa. InsyaAllah nanti kita sambung surah yang keempat, surah At-Takwir, Iza Syamsu Kuwirat, InsyaAllah minggu depan. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah itu daripada diri saya sendiri, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita, mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau tersilap dengan bahasa, apa yang kurang, apa yang lemah, ada pada ilmu yang salah, bacaan yang salah, mohon tinggalkan, mohon betulkan, mohon teguran. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Jazakumullahu khairan jazaa ala kama minum bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi wabarakatuh. Wa asram sadan hadhihi majlis. Allah faqihna fi dinil kitab bil bijal mungkin wa salatina wa min zuriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Walhamdulillahi rabbil alamin.